Minta maaf kami hilang. Ya gerak sikit lalu nak ya. Testing sama. Testing. Sensitif benda tu. Mari kami ngajar. Ada buka projektor ya, tersepak wayar ya. Tertutup. Ya pada maksudin susah kita tahu projektor sensitif gila sama ada perempuan sensitif. Semua belajar. Tetaplah mari. Okey. Baik. InsyaAllah boleh. Kami sambil makan strepsil lah, ibu tak heran, minta maaf Suara sakit. Mari ajak dah berapa jam kami beri ceramah bukanlah ceramah, lecture, kelas. So, rasa sakit rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fa nas'alullah an yufaqihana fid din wa an yu'allimana ma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana ilman nafi'an wa amalan salihan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fadil Dr. Hazman, Al-Fadil Ustaz Faqihul Madrasah. Nah, Faqih Madrasah di Morocco nyasi tunggah tok guru. Nya bukan tunggah Syekhul Madrasah, nya guna perkataan faqih. Faqih tu sebenarnya khusus untuk ilmu fiqh aja. Nah, tapi nya bukan maksudnya bilanya kata faqih madrasah, bukannya pandai fiqh aja, bukan. Nya lah tok guru, nya lah pakar nahwu, nya lah pakar sorof, nya lah pakar balaghah, nya lah pakar fiqh, nya lah pakar usuluddin, nya lah pakar ilmu kalam, nya lah pakar segala-gala. Ya. Okey, so Faqihul Madrasah Ustaz Salihuddin kita. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berhimpun kembali dalam pertemuan kita yang kali ketiga membicarakan berkenaan dengan hadis 40 Imam Nawawi. Saya takut baru lepas kelas tadi takutnya pun kognitif masih kepak, bingung tak mau mula terus. So, selalu kami ngajar di kelas, ngajar memang kena break lah. Biarpun dah mula dah dah macam ya, so memang kami akan break. So boleh teruskan aja kah Ustaz? Teruskan ya Doktor. Okey, cubalah insya-Allah. Kita telah sampai baru hadis yang terbalik. Arab buka contoh Melayu. Salah. Hadis ketiga, rukun Islam. Sebenarnya yang saya lepas pula perjumpaan yang lepas kita telah bincang berkenaan dengan ada sedikit juga rukun Islam sebenarnya. Okay? Dalam hadis ketiga diimbak lagi tapi lebih khusus lagi lah. Hanya rukun Islam saja. Okay? Hadis pertama daripada Umar, hadis kedua daripada Umar radhiyallahu anhu, hadis ketiga daripada Abdullah bin Umar, anaknya. Anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Okey. Macam biasa kami mesti baca yang pun Arab lah dulu Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ketiga, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu maqala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Okey, syahadati boleh baca syahadati an la ilaha, ada baris kan? Syahadatu pun boleh, okey, syahadata pun boleh. Untuk yang belajar bahasa Arabnya, Ustaz Saleh tahulah. Okey. Terbinalah akan Islam itu ke atas 5. Okey, dalam riwayat khamsatin, 5 perkara, 5 asas, 5 tiang. Okey, yang sama ada khamsati arkan ataupun khamsi da'aim. Okey, 5 rukun, sama ajalah. Okey. Buku kita lain-lain sebenarnya tu, tapi lah kami just menerangkan hadisnya. Okey, hadisnya sebenarnya lain ni dah. Hadisnya sama.
Okey. Jadi terbina ke atas 5 lah. Khamsin yang baris libas sebab yang boleh baca syahadati jadi badal. Mun kami bacanya syahadatu, mula lagi menjadi khabar bagi mubtada mahzuf. Tok ilmu bahasa Arab lah. Okey, mun baca syahadatanya jadi maf'ul bih. A'ni syahadata. Okey. Ilmu bahasa Arab pentinglah dalam pengajian Islam. Pesan-pesan kepada mana-mana Pak Haji, Mak Haji yang ada anak mau mempelajari agama Islam, la budda, tidak dapat tidak. Bahasa orang pondok. Bahasa Arab wajib dikuasai. Bahasa Arab wajib dikuasai. Okay, nahu sorofnya balaghah mesti selesaikan. Barulah boleh buka kitab Arab dan baca dan sebagainya. Baru mari Ustaz berkelahi dengan lepasan PhD bahasa Arab. Ustaz Saleh, lepasan PhD bahasa Arab. Si pandai Arab. Betting soalan, kami tegur pada sawaun kana muhkaman atau mutasyabihan. Mesti baca muhkaman yang menjadi khabar kana. Atau Ustaz Saleh ajaklah yang faham, tapi yang lain si faham dengan ajaklah. Nek pada dilawannya kami Ustaz. Pada ni bukan kalau ni dia innallaha ghafurun. Yang ni Ustaz dia mesti marfu. Saya katalah isim kananya dhamir mustatir. Kana huwa kan? Huwa dhamir mustatir menjadi isim kana. Yang pun khabarnya mesti berbaris mansub. Sawaun kana mu'minan am kafiran. Baca masih ajak yang pelai. Katanya ada apa? Saya degree Al-Azhar bahasa Arab. Master PhD bahasa Arab. Ya, kami terus diamlah. Saya kanlah kami mau ngangkat diri. Aku Universiti Morocco, Pondok Malaysia pun benar saja. Saya kanlah kita mau hujah macam dia. Kan? Ya, antara ujianlah Allah Ta'ala. Baru beri sijil sikit nak terus rasa ilmu tinggi. Asalkan cobalah belajar sikit barunya faham ilmu bahasa Arab ya macam ni, bukan sekadar PhD aja. Ilmu mungkinnya belajar di universiti ajaknya si pergi ke pondok bahari nak. Okay. Moga Allah menambah ilmunya dan menambah ilmu kita insya-Allah. Okay. Ingatlah pesanan yang ada anak cucu mau belajar agama Islam, suruh bahasa Arab. Gini-gini by hook or by crook bahasa Arab mesti ditekankan. Okey. Jadi Islam dibina daripada 5 asas ataupun 5 tiang, okey, 5 pillars dalam bahasa orang putihnya. Nombor 1, bersaksi ataupun ikrar, pengakuan syahadah bahawa tiada Tuhan melainkan Tuhan, okey, yakni tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawasanya Muhammad itu pesuruh Allah ataupun kiriman Allah lah. Pesuruh. Pesuruh tu bahasa Melayu. Selalu hanya orang yang membuat. Macam pelatih, orang yang melatih nak. Pemain, orang yang bermain. Tapi pesuruh di situ adalah di. Pesuruh maksudnya orang yang disuruh. Ya bahasa Melayu. Okey. Baik, Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Ya, yang satu, pilar ataupun tiang yang keduanya, rukun kedua mendirikan solat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat menunaikan haji. Yang kelima ialah puasa Ramadan. Susunannya Pak Haji, Mak Haji tengok beberapa hadis kadang-kadang susunannya lain lah. Okay? Tapi ala kulli hal susunan asyik menjadi isu pun sebenarnya. Yang penting lima tok taklah rukun Islam. Soalnya dalam hadis tok susunannya bukan selalu puasa Ramadan ke yang keempat. Contohlah kan ataupun puasa Ramadan yang ketiga. Seda isu lah. Okay, seda isu sebenarnya. Okey. Tamat terjemahan hadis. Rawahu Tirmizi wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan Imam Muslim. Radhiyallahu anhuma wa radiya an jami'il ulama'i wal fuqaha'i wal muhaddisin wal qurra wal ulama'i ajma'in. Baik, kepentingan hadis. Hadis kita tak khususlah menyentuh mengenai rukun Islam. Okey. Yang tidak dapat dinafikan kepentingannya. Okay, merupakan salah satu asas Islam. Terdapat banyak perkara tentang hukum, penjelasan berkenaan agama dan rukun-rukun Islam yang juga telah dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Okey. Baik, nak terus pergi kepada fiqhul hadis yang pun pelajarannya ajaklah. Perkara pertama, binaul Islam, bangunan Islam ataupun kita kata apa? Structure Islam. Okey.
pembinaan Islam, bangunan Islam. So dalam hadis tu Islam tu ditashbihkan dengan ditashbih di analogi, disamakan dengan, dikiaskan dengan sebuah bangunan lah. Katakanlah bangunan tu adalah Islam konoknya maka nescaya tiang-tiang yang boleh mendirikan bangunan tu ialah 5 perkara tadi. Okey, so bukan benda yang main-main lah, benda yang besar lah sebenarnya. Yang mau disampaikan. Menerusi hadis tadi, Rasulullah menggambarkan Islam dengan sebuah bangunan yang teguh, yang dibina di atas landasan yang kuat. So landasan-landasan ataupun pillars yang didirikan tadi, nombor 1 adalah 2 kalimah syahadah. Okey, kalimat kalimatul tauhid, la ilaha illallah, kalimatul rasul Muhammad Rasulullah, sebabnya kata 2 kalimah, kita pada 2 kalimah syahadah. Okay, iaitu penyaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah dan bahawa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Okay, rukun ini tidak ubahnya landasan bagi landasan-landasan yang lain. Apa yang diterjemahnya tu? Rukun ini tidak ubahnya landasan bagi landasan-landasan yang lain. Ubah seperti yang lainnya lah, yang ada kalimah, ada 4 lagi. Okey. Yang dah beri 1. Okey. Jap ni ambil bahasa Arab. Tengok terjemahannya lain, dalam buku lainnya macam tu bahasa Arabnya. Wa hadzal ruknu huwa kal asasi bin nisbati li baqiyatil arkan. Faham tak Ustaz? Rukun yang pertama tu adalah asas, okey, root, akar bagi rukun-rukun yang lain. Kadang-kadang jangan. Yalah, saya pada pesan ke anak-anak yang belajar bahasa Islam ini dah. Yang belajar Islam, pengajian Islam, bahasa Arab kena kuat. Gini-gini kena kembali ke sumbernya. Itu saya pening. Pasal belajar bahasa Arab tu ngaji. Okey. So salahlah terjemahan tu sebenarnya. Ada mak. Yang nak dipadah oleh penulis Arab tu tadi, syahadah tu-nya adalah asas. Okey, kita asas bagi 4 tadi. Untuk baki 4 tadi. So nombor 1 syahadah lah. Syahadah tu 1. Okey. So mesti mengakui bahawa tiada Tuhan lain Allah, Muhammad adalah pesuruh Allah. Bahkan kita buka dalam ensiklopedia fiqh contohnya, awwalul wajibat alal khalqi adalah al-imanu billah. Apa kewajipan pertama, paling pertama? Okey, bukan solat, bukan zakat, bukan haji. Paling pertama apa? Al-imanu billah. Beriman kepada Allah. Ya, sebenarnya ia adalah awwalul wajibat alal itlaq. Kewajipan yang pertama secara mutlak adalah beriman. Selepas kita beriman, ya baru solat diterima. Apalah guna solat tonggang-tonggek rupa-rupa dalam hati munafik. Si beriman dengan Tuhan. So ya yang nak dipadah tadilah. Okey. Ini telah ditegaskan dalam sabda Nabi berikut, umirtu an nuqatilan nas. Hadis tak kontroversi lah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hinggalah mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan bahawa Muhammad itu adalah utusan Allah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tak yang selalu orang guna untuk nganut Islam lah. Okay? Nabi untuk memerangi manusia sehingga manusia semua memperakui bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad adalah pesuruh Allah. Sedangkan jangan tengok sikit hadis saja, kan? Kita pun tahu dalam fiqh, orang kafir tu terbahagi kepada beberapa jenis. Bukannya semua orang kafir kita perangi dan sebagainya. Okay? Kafir yang harbi contohnya, orang yang berperang dengan Darul Islam, orang yang berperang dengan orang Islam, yang mau bunuh kita. Of course lah kita akan bunuhnya. Kita si bunuhnya, yang bunuh kita. Ya, kafir harbi. Tok yang memang kita akan perangi, bunuh. Memang bunuh lah, mestilah bunuh. Sebab kita si bunuhnya, bunuh. Okay. Yang kafir selain daripada harbi, kafir zimmi, mungkin dalam konteks kita ahcong ke apa di sini, kedai-kedai ni kan. Ya, namanya kafir zimmi, kafir yang satu negeri, yang si memerangi Islam. Ya, haram kita membunuhnya. Haram kita mengambil hartanya. Si boleh. Si boleh. Okey. So untuk memahami hadis si boleh sikit hadis Islam pengganas. Pada Nabi diperintah untuk memerangi. Sikit hadis saja. Hadis lain punyalah banyak dalam Bukhari dan Muslim. Saya dah digagonya baca. Okey. Baik.
Begitu juga dengan sabda baginda, sesiapa yang berkata bahawa tiada Tuhan selain Allah dengan ikhlas, maka ia masuk syurga. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah lah. Okey. Rukun kedua, mendirikan solat. Yang disyarahkan oleh Al-Fadil Ustaz kita kan. Mendirikan solat maksudnya adalah, Ustaz buka kitab Arab juga. Al-muhafazatu ala solah, menjaga solat. Tersentuh tak kah? Bismillah. Testing. Testing. Ada tersentuh tak? Testing. Oh, okey. Yang tersentuh sikit, yang terus mati. Baik. Minta maaf. Sensitif. Yang kedua ialah menjaga solat. Teruskan. Maksud mendirikan solat ialah menjaga solat. Memelihara dan menunaikan solat tepat pada waktunya, menyempurnakan setiap syarat dan rukun, juga menjaga sunat-sunat. Terus yang ketiga, mengeluarkan zakat, iaitu adapun yang dimaksudkan dengan mengeluarkan zakat iaitu bahagian tertentu daripada harta yang dimiliki, apabila telah mencapai nisab dan syarat-syarat wajiblah, syarat-syarat lain. Kepada fakir miskin dan golongan yang berhak menerima 8 asnaf ialah innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab. Ya, semua 8 asnaf zakat ya. Zakat akan disalurkan kepada sidak yang 8 lah. Zakat merupakan ibadat yang berkaitan dengan harta. Tujuan mengeluarkan zakat selain untuk meratakan keadilan di tengah masyarakat, zakat ini juga mampu memenuhi keperluan orang-orang fakir, hingga terwujudlah suasana harmoni yang penuh kasih sayang dan saling mengambil berat sesama orang lain, sesama orang Islam. Yang kaya tolong yang miskin. Bahkan bukan melalui zakat saja, melalui wakaf. Atau tanah wakaf kan? Kan tahu tak Ustaz? Doktor, tanah wakaf, besar pahalanya. Wakaf banyak pahalanya. Wakaf tak bukan wajib pun, wakaf ialah sunat. Yang wajib kita kata sedekah wajibah, zakat saja. Tapi perkara sunat sayugianya di titik berat jugalah. Ialah contoh fiqh aulawiyat kan, fiqh keutamaan. Mak Haji, Pak Haji. Situasi satu, orang banyak duit, menunaikan haji, hajjatul Islam selesai, haji fardunya selesai, kaya pola haji lagi. Pola haji lagi. Pola haji. Jiran-jirannya T20 nak, jiran-jiran B40 apa semua saya dah ditolong apa semua. Yang satu. Tapi bagus tunai haji, masya-Allah subhanallah tabarakallah. Yang kedua, banyak dah tunaikan haji apa semuanya, orang kaya nak T20 lah kan. Menunaikan haji apa semua, lekatnya menginfak, mewakafkan harta, untuk mendirikan institusi untuk penuntut ilmu dan sebagainya, banyak manfaat, beri makan kepada orang miskin apa semua. Ini yang lebih bagus. Ini yang kita utamakan. Pergi haji berkali-kali kan, which is hukumnya sama aja sunat. Hukum haji selepasnya tunai yang pertama dah gugurlah kewajipan yang akan jadi sunat. So tunai haji sunat. Wakaf macam saya pada wakaf sedekah, Islam esnya bukan zakatnya sunat juga lah. Tok sunat. Tapi which one is more important? Yang mana satu lebih penting? Yang mana satu kita patut lakukan? Tunai haji berkali-kali ataupun beri wakaf, beri infak, manfaat umum kepada masyarakat, penuntut ilmu, boleh belajar, boleh beli buku. Which one? Yang mana satu? Yang mana lebih aula? Yang selepasnya nak yang tadi. Iaitu beri wakaf, sedekah dan sebagainya. Sebab apa? Kita dah kata haji tok tadi yang berkali-kali, the second hajj haji yang kedua ketiganya sunat. Wakaf, sedekah sunat. Tapi kita tengok dari manfaahnya. Ataupun bahasa maqasid syariahnya maslahah. Itu adalah maslahah yang khusus. Kebaikannya secara umumnya kembali ke nya aja. Nya dapat haji berkali-kali, masya-Allah, bertawaf apa semua. Tapi munnya wakaf, nya sedekah kepada penuntut ilmu apa semua, mempermudahkan urusan umat Islam lain, beri makan apa semua, manfaat ataupun maslahahnya bukan khusus. Maslahahnya menjadi umum.
Faham? Yes, kita tengok tok sunat. Takut. Risau. Takut. Tok sunat tapi kita tengok maslahah. Tok khusus, umum. Maslahah umum. Al-maslahatul ammah muqaddamatun 'alal maslahatil khassah. Maslahat yang umum lebih diutamakan berbanding maslahat yang khusus. Okey? Ya antara umat Islam punya memahami fiqhul aulawiyat dia maju negara. Ada isu lalu panjang mahnya. Ada isu ya pejabat kerajaan mula pukul 8. Betul. Okey. So isunya pejabat mula pukul 8 beroperasi, okey, customer ataupun rakyatlah dah datang. Sama ada melayan customer tadi, okey, ataupun mendirikan solat sunat duha. Pahala sunat duha, pahala pada pukul 8. Jangan cik wala salat sunat duha. Which one is more important? Yang mana satu lebih penting? Betul. Ya adalah wajib. Ya kejar. Ya aula. Mesti disusun yang penting dulu. Okey. Baik. Sedikitlah okey untuk dimanfaatkan. Dan memang sebenarnya yang diajar syariat kita ya, iaitu al-aham fal muhim, okey, sentiasa utamakan benda yang utama. Ia merupakan antara salah satu habit manusia yang berjaya. Boleh buka buku 7 Habits of Highly Effective People. Yang kaji semua manusia yang berjaya nak, yang mesti ada 7 habit yang sama. Yang kita kata mutual habit yang sama. Antara salah satu habitnya adalah put first things first. Benda yang paling utama kita utamakan, yang less important kita kemudiankan. Ya contoh macam tadi lah, sama ada tunai haji berkali-kali ataupun tunai wakaf, beri sedekah. Okay? Ini yang lebih penting untuk umat. Ini yang lebih banyak maslahah. Mesti utamakan ya. Okay? Ya daripada sudut maqasidus syariah. Selesai zakat banyak pula. Haji yang keempat susunannya yang keempat ya haji. Okay, mengerjakan haji iaitu pergi ke Baitullah di Makkah Al-Mukarramah pada bulan-bulan haji yang bermula pada bulan Syawal bulan haji. Syawal, Zulqa'dah, okey, dan 10 awal daripada Zulhijjah. Okey. Adapun yang dimaksudkan dengan haji ialah melakukan kesemua amalan di dalam jemaah haji, okey, dalam jemaah haji, dalam ibadat haji. Okey. Sini yang terjemah tu. Okey, abaikanlah ibadah haji, melakukan semua rukun-rukun haji lah maksudnya, okey, di Makkah Al-Mukarramah. Okey. So ia adalah haji terus kepada rukun yang ke-5 dalam susunan hadis kita, iaitu puasa Ramadan. Di mana tadi? Puasa pada bulan Ramadan. Puasa ini mula diwajibkan pada tahun ketiga Hijrah, okay, selepas turunnya ayat berikut, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Itu ayat menyatakan kewajipan puasa pada tahun ketiga Hijrah. Maksudnya Nabi berhijrah 13 tahun di Mekah. Okey, berhijrah Nabi ke kota Madinah. Tahun pertama di kota Madinah, tahun kedua di kota Madinah, tahun ketiga baru ada kewajipan puasa Ramadan. Okey. Ya, secara ringkas saja. Panjang lagi sebenarnya. Okey. Nombor 2, pengajaran pertama tadi adalah binaan Islam ialah tadi seumpama ada 5 tiang. Okey, nescaya tiang yang tadi adalah syahadah, okey, solat, zakat, haji, okey, puasa. Pengajaran yang kedua, rukun Islam adalah kesatuan yang saling berhubungan antara satu sama lain. Okey. Nya macam tu. Bila dikata rukun Islam yang 5 nak, jangan pandai diskaun indah. Aku mau 4 saja. Rukun yang ketiga aku mau. Contoh. Si boleh. Ada indah diskaun. Ingat tu imat kah? Okey.
Tok bukan Shopee, mau berdiskaun. Jadi apabila dikatakan rukun Islam yang lima ya, nya saling murtabit, irtibat, nya saling jangan dipisah-pisah, pola sikit aja. Aku mau syahadah aja. Solat ni si zakat kedekut. Si boleh. Nya mesti sekali. Implikasinya kita tengok syarahan. Sesiapa yang melaksanakan rukun-rukun tersebut dengan sempurna, alhamdulillah lah, maka ia adalah seorang muslim mukmin yang mempunyai keimanan yang teguh. Alhamdulillah. 5 semua. Okey. Dan sesiapa yang meninggalkan keseluruhannya, maka of course lah ia benar-benar telah kafir lah. Okey, 5 rukun tinggal 5/5 ditinggal lah. Memang KO lah. Okey. Next. Sesiapa yang mengingkari salah satu daripadanya, maka ia bukanlah seorang muslim. Berhati-hati. Okey, contoh kita terima 5 daripada 5 ya, kita terima 4 saja. Yang kedua ya, kita kata solat ya macam selari lah dengan masyarakat moden. Kita kena bekerja, pekerjaan kita pukul 8 hingga pukul 5. Okey, kerja hakiki. Kita patut tinggalkanlah solat. Katakanlah konon. So nyasik beriman dengan rukun yang kedua. Cukup sikit rukun aja yang kick out, terus nyasik jadi muslim. Okey, sikit aja terus jadi muslim. Okey? Menyasik beriman dengan kewajipan. Sebabnya jadi kafir. Nya benda-benda yang maklumun minad dini bid darurah, atau istilahnya perkara yang diketahui dalam agama secara darurah, secara memang orang lain pun tahu, atau kita tanya orang kafir punya tahu orang Islam ada solat. Benda-benda yang basic macam ya, sekiranya mengingkari kewajipan boleh jatuh kafir. Boleh jatuh kafir. Benda-benda yang lainlah, benda yang macam tersembunyi tak ada masalah. Contoh ilmu faraid nak. Bukan semua orang Islam tahu ilmu faraid. Datang kita ngajar dalam ilmu faraid, anak lelaki dapat 2 bahagian, anak perempuan dapat 1 bahagian. Ya, benda yang orang awam pun belajar ilmu faraid, ilmu pembahagian harta warisan. Ustaz, bukan Islam mementingkan keadilan kah? Sepatutnya 50-50 lah. Contoh macam dia anak. Ayah tak ada masalahnya, sebabnya kita kata benda yang contohnya kita kata bukan maklum minad din bid darurah. Ia mengingkari. Okey, tapi apabila once kita dah beri penerangan, tu adalah hukum Quran. Okey, bilanya tahu berkaitan dengan iman. Bilanya dah tahu, oh ya kah? Dalam Quran kah lidzakari mislu hadzil unsayain. Anak laki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. So nya nisbah 2-1. Bilanya tahu, oh ya kah dari Quran. Okeylah, Quran kata mesti benar lah. Okey, baru menjadi masalah lah. Okey, tapi punya masih berlawan lagi, nya kira berlawan Quran. Nya kira berlawan Quran. Jadi boleh jatuh kufur lagi. Ya bahayalah. Okey. So, sambungan tadi sambung, sesiapa yang meninggalkan salah satu daripadanya, maka ia bukanlah seorang muslim. Nya beri ayat macam tu lah, tapi yang saya terangkan nya berkaitan dengan akidah lah, especially. Okey, nya especially berkaitan dengan akidah. Dan contoh munsyahadah ya, katakanlah nya meninggalkan syahadah seorang yang kafir, okey, meninggalkan syahadah, maka Islamnya sah lah. That's for sure lah. Okey, meninggalkan syahadah ya. Dan orang Islam pun menyasik pernah bersyahadah pun susah juga, sedangkan solat wajib. Kita mesti ada syahadah wajib dalam solat. Mesti ada syahadah wajib dalam solat. Okey. Baik. So yang mengingkari syahadah ya, especially yang mengingkari syahadah, okey, memang KO. Okey. Sebab nyasik mendeklarnya yang pun Islam, macam ni kita mau menghukumnya Islam. Okey, nyasik deklarnya Islam, pak mati, memang kita beri ke gereja ke apa ke setelah jenazahnya bukan muslimin. Nyasik boleh, nyasik dah declare. Okey. Cuma macam ni? Sebabnya saya dah declare. So manusia, yang contoh, ada yang Muslim, sebabnya benda yang wajib. Nyasik boleh. Contoh, solat subuh nak. Cukup solat subuh aja kita mengingkari kewajipan. Mengingkari kewajipan, Pak Haji? Mengingkari kewajipan.
buat. Bukan si buat. Si mau buat. Macam ni Ustaz. Bukan malas, nya mengingkari kewajipan solat subuh. Okey, nya kata solat subuh si wajib. Yes, menidakkan. Ya benda yang akidah, soalnya memang strict. Nya memang strict. Benda yang maklum minad din bid darurah, benda yang diketahui daripada agama, memang secara darurah. Maksudnya kalimat tauhidnya si buat. Yalah maksudnya. Sebab kalimat tauhid tu macam ikrar bil lisan. Yes. Ikrar tasdik di hati. At-tasdik bil qalbi dan perbuatan disusuli wa bil jawari. Betul? So benda yang bahaya, benda yang berkaitan dengan akidah. So back to the question tadi, manusia berkaitan dengan syahadah sikit. Ada manusia Muslim dunia, Muslim akhirat. Muslim dunia maksudnya kita menghukumnya sebagai Islam lah. Atau jelaslah kita lah insya-Allah, okey. Dan eventually dibangkit pula bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah lah. Amin. Satu, Muslim dunia, Muslim akhirat. Yang kedua, Muslim dunia, kafir akhirat. Okey, orang munafik. Orang munafik kita memang kita akan hukumnya sebagai Islam lah. Okey, sebabnya zahirnya, luarannya kita solat jemaahnya datang juga Pak Haji. Okey, datang. Okey, ada tahlil, taruhnya ada karinya, datang. Ada nasi Arab ke apa datang. Okey, so kita hukum di dunia kita kata dihukumi sebagai muslim lah. But eventually di akhirat kelak rupa-rupanya ternyatanya adalah kafir wal iyadzubillah lah. Okey. Kedua, yang ketiga, kafir di dunia, kafir di akhirat tak jelaslah Pak Haji. Okey, kawan-kawan kita yang Dayak non-muslim ke Cina yang non-muslim, memang di dunia kita hukumnya sebagai kafir, dan di dunia pun di akhirat pun memangnya akan bangkit di kalangan kafir. Satu lagi golongan. Boleh jadi kafir di dunia, muslim di akhirat. Boleh faham? Yang kematiannya. Sabar lagi, sabar. Ceritanya mungkin boleh jadi macam ya penting syahadah declaration. You must declare that you are a Muslim. Awak mesti declare awak adalah Muslim. Okay? So, contohlah ada non-Muslim, okay? Atheist lah katakan, kaji Islam. Ditengoknya Al-Quran, ditengoknya hujah akliyah, okay? Daripada segi wahyu, daripada segi akal, okay? Percayalah kepada kewujudan Tuhan. Tengoknya Al-Quran, okay? Hukum hakam Al-Quran, mukjizat-mukjizat dalam Al-Quran, fakta-fakta saintifik dalam Al-Quran. I think this is not bad. I think Islam is a good religion. Katanya, contoh. I'm deciding I want to be a Muslim. Okay, I decided I want to be a Muslim. Aku mau jadi Islam. Okay. Apa yang berlaku seterusnya? Nya naik kereta mau pergi ke MIS ataupun mau di Europe nya pergi Islamic Center lah untuk meluk Islam lah. Drive, accident. Macam ada orang tahu sinya Islam. Sedangkan dia memang dah bertekad, dia memang Islam. Okay, tinggal syahadah je lagi. So, in the end, dalam kehidupan dunia, jenazahnya, okay, yang pun mayat dia tadi akan dilakukan dengan cara agama lah. Okay, kita menghukumnya sebagai non-Muslim lah. Okay, bukannya kita ada ilmu ghaib. Ilmu ghaib bila boleh tahu apa dah mati. Okay, so ditanam mungkin di perkuburan Kristian ke apa semua. So dalam dunia, okay, kita hukum sebagai kafir, ternyata di akhirat dibangkit bersama orang Muslim. Sebab si sempat syahadah. Nya si berdosa. Niat dah ada. Nya bukan dosa kasih, tapi nak kata betapa signifikannya syahadah ya tadi. Untuk declare, especially yang non-Muslim untuk masuk Islam. Okay? Sebab bagi Islam memang non-Muslim mau masuk Islam mesti declare la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okay? Kita tahu yang Muslim, maka kita menghukuminya sebagai Muslim. Okay? Sebagaimana Kristian contoh, yang non-Kristian mau masuk Kristian mesti melalui baptize kan, dimandi dalam air dalam gereja, ada kolahnya lah di gereja. So macam ni dalam Islam kita mesti melalui syahadah. Ya penting syahadah ya. Okey. So 5 rukun tu tadi adalah benda yang memang dapat dipolah main-main lah. Baik. Sesiapa yang mengingkari salah satu daripadanya maka ia bukanlah seorang Muslim. Okay? Dah dikatakan fardu puasa Ramadan yang fardu nak contoh si wajib. Contohnya
Si Cahaya hanya mengingkari. Memang si Muslim. Sebabnya telah mengingkari. Saya lah tadi tajuk Mek Pada. Rukun Islam adalah kesatuan yang saling berhubungan. Nya si bolehnya datang 5 ambil 5. Si boleh ambil 4 tinggal sikit. Ada diskaunnya. Okey. Baik. Ini bukan eco shop pada anak. Baik. Sesiapa yang yakin kesemuanya, okey, yakin beriman. Okey, beriman, okey. Beriman tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad adalah Rasulullah Allah, beriman, iman. Sesiapa yang yakin kesemuanya tetapi mengabaikan salah satu daripadanya kerana malas. Okey. Nya caya solat wajib. Okey. Nya si mengingkarilah kewajipan solat. Solat wajib, okey, zakat wajib, okey, puasa wajib. Datang bulan Ramadan, berbungkus nasi plastik hitam. Contoh, ditinggalnya si mulah. Okey. Bukan sebab mengingkari kewajipan, tapi justnya yalah, simok berpuasa, simok berpuasa, malas. Okey, simok. Okey. Maka ia adalah orang fasik. Orang fasik. Orang berdosa, tapi masih muslim. Masih muslim. Sebab imannya tadinya iman. Cuma si mendatangkan kewajipannya tadi. Soalnya menjadi fasik. Antara fasik dan munafik ada dua kan? Munafik munafik sama ada dua yang kita maksudkan, i'tiqadi ataupun amali. I'tiqadi tu yang masuk neraka tu, yang hipokrit yang masa zaman Nabi. Yang konon Islam tapi sebenarnya dalam hati bukan Islam. Ia dari sudut i'tiqad. Okey, adapun munafik daripada sudut amalan tu, ia bukan kafir. Bukan. Ya, yang dalam hadis Nabi ayatul munafiqi salas. Okey, tanda-tanda orang munafik itu 3. Apabila berkelahinya berlebih-lebih, orang tumbuk sikit ayatnya tumbuk 2 kali. Okey, apabila berjanjinya menyanggahi janji. Janji bukan main hari tok menai. Hari tok esok akan tok. Tapi si bola contoh, ia adalah nifak, ia adalah kemunafikan dari sudut amalan. Ia bukan munafik yang ahli neraka. Ya bukan, nya terbahagi kedua, i'tiqad dengan amal. Yang munafik yang jatuh ke neraka ya, nya mengakunya Islam lah. Yes. Dalam hati si percaya. Berkelakuan dengan melanggar undang-undang yang 5 ya lah. Ngaku Islam. Kadang-kadang solat juga. Solat juga, tapi dalam hatinya memang si percaya sebenarnya. Memungkiri janji. Yes. Memungkiri janji ya amal. Ya bukan munafik tok. Munafik i'tiqad lain, munafik dari sudut amal lain. Bukan, dia kan macam ni? Lepas 25 syahadah. Okey. Kira mungkin janjinya dengan Allah tadi kah? Boleh jadi macam dia juga. Kita mau syarahnya macam dia. Memungkiri janji. Ada fasik ya kan? Bukannya dia tahu benda yang salah, dia Islam, macam dia pergi berjudi. Dia tahu judi yang salah tenang. Tapi dia sebati judi yang ada dirinya. Mau juga pergi semayang juga, tapi pergi juga kan. Ayat ialah namanya fasik. Nya muslimun fasik. Baik nya masih Islam. Tapi nya orang Islam yang berdosa lah. Okey? Boleh Sikit hadis doktor Boleh? Ada soalan dia. Jamu. Baru sikit hadis. Ada jawab dia. Banyak soalan. Tok last tu orang munafik. Last. Tadi fasik selesai, Muslim selesai. Yang first lah yang percaya dan melakukan semua. Tok Muslim yang sempurna iman. Okey. Fasik selesai, yang non Muslim pun selesai, jadi kafir terus. Last sekali, dan sesiapa yang melakukan seluruhnya ataupun sebahagian, saya tambah seluruhnya atau sebahagiannya, dan mengakui secara lisan tetapi hanya sekadar cakap kosong, tidak dibenarkan oleh hatinya, maka ia adalah seorang munafik. So 5 atau tadi. Ikrar berlisan, tasdik di hati, dan dilakukan dengan amalan perbuatan. Yes. Yes. Okey? Baik, Cot. Ajaran yang kedua, pengajaran. Ringkasan pengajaran yang kedua, rukun Islam adalah kesatuan yang saling berhubung. Si boleh main-mainlah dipisah-pisahnya.
Cukup sikit aja puasa Ramadan dia ajaknya beriman si wajib. Fail. Fail. Islam dia fail. Fail. Okey, untung. Dia menafikan Menafikan maksudnya beriktikadnya si wajib. punya sekarang dia mengabaikan aja. Ya fasik dek. Ya fasik. Dia masih dalam kategori Islam masih semuanya dosa lah. dosa. Betul. Akidah lain, tok i'tiqad teh, okey, amalan lain. This is one issue and this is another issue yang lain. Okey. That's why dua kelima syahadah yang menjadi lantai, menjadi asas kepada yang empat. Ngaku kasih sebenarnya. Awak Islam kasih sebenarnya macam ya. Syarat pertama. Ya, kita merupakan syarat utama kepada hadisnya. Okey. Kalau dalam Al-Quran yang Al-Fatihah yang jadi umumnya kitab. Ummul kitab adalah Al-Fatihah, Ummus Sunnah adalah hadis Jibril yang menerangkan berkenaan dengan al-iman wal islam wal ihsan yang minggu lepas. Atau just a part of it lah. Okey. Hadis daripada Abu Talibah. Umar juga, An Umar bin Khattab. Yang anak Umar dan Tok anaknya. Tok anaknya. Hadis tu dia macam punya daripada firman Allah buat. Hadis ialah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir, apa-apa yang disandarkan kepada Nabi yang berbentuk perkataan Nabi, okey, ataupun perbuatan Nabi ataupun perlakuan Nabi atau hadis. Hanya bukan kalamullah, Al-Quran ya kalamullah. Maksudnya hadis itu ilham daripada Nabi sendiri ke ataupun Jibril sampaikan dalam ataupun Jibril bukan dia sampaikan dalam firman Allah lah. Al-Quran perantaraan Jibril, hadis sih. Tapi hadis digazet juga sebagai sumber perundangan Islam lah, sebab Nabi kan wa ma yantiqu anil hawa, dan tiadalah Nabi Muhammad itu berbicara daripada hawa nafsu. Maksudnya hadis itu daripada Nabi, dia tiba-tiba timbul daripada kalbu Nabi, ataupun ada macam bisikan dia apa akan sampai kepada Nabi. Wallahu alam kaifiatnya macam ni. Boleh jadi daripada Jibril. Memang Nabi belajar dengan Jibril. Guru kepada Nabi ialah Jibril. Hadis tu. Yes. Maksudnya. Hadis tu daripada Jibril kepada Nabi ataupun semestinya dari Jibril? Semestinya. Maknanya baca betul. Sebab kami fahaman di dalam Al-Quran Allah telah menurunkan solat. Tapi dia tidak memadah berlaku solat sekian banyak. Tetapi Nabi yang tadi yang umat solat dia, maka ada solat subuh, berapa banyak. Ia yang berdasarkan hadisnya. Solat dia mengikut dalam Al-Quran memang wajib mendirikan solat, tetapi tidak menunjukkan cara solat. Cara solat cara solat Jibril yang ajar. Zuhur mula turun daripada Isra' Mi'raj ya. Jibril yang pimpin, yang ajar tunjuk cara solat ke Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Zuhur, and then ditunjuk masa awal, yang hari kedua masa hujung. Yalah dia ajar. Ialah yang kami nak katakan, ialah diriwayatkan oleh hadis yang diriwayatkan dia tentang mengerjakan solat. Yang buat tersilingnya Al-Quran dan hadis. Yang mesti berseiringan. Yang mengingkari sunnah yang jadi Quranis lah. Quraniyun, golongan Quraniyun tu yang menolak hadis. Anti hadis. Yang meriwayatkan ya adalah sahabat-sahabat Nabi ataupun isteri Nabi yang melihat kelakuan Nabi. Yes. sama tadi bulan yang menolak hadis. Jadi apa hukumnya melakukan Kasim Ahmad antara Quranis yang terkenal. Generasi baru si tahu doktor. Kami tanya anak murid kita nak baru masuk si kenalnya Kasim Ahmad. Kasim Ahmad tu antara yang Quranis lah. Soalnya imma kafir, wa imma fasik dari sudut i'tiqad, dari sudut akidah, sebabnya menolak hadis. Sedangkan dalam Quran Dalam Al-Quran Allah dah menyebut apa saja yang dibuat
Jap, okey dah datang. Sorry Mak Haji. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu akan Allah dan taatlah kamu akan Rasul. Macam ni kita mau tahu perintah-perintah Nabi menunjukkan hadis tau Cik Haji. Ya masalahnya teh. Okey. Dan hadis tu sebenarnya memang dah ditegakkan sebagai hujah oleh Imam Syafi'i. Sebab ya Imam Syafi'i digelar Nasirus Sunnah. Masa zaman Imam Syafi'i lagi dah ada golongan yang mau tolak hadis. Tapi Imam Syafi'i sebagai Imamul Huda, imam kebenaran, yang menegakkan hujiyatus sunnah, kehujahan sunnah hadis ya. Sebab memang mun seedah hadis macam ni mau syarah, macam ni mau tafsir Quran. Macam ni mau sembahyang. Nang susah. Si dapat. Ya Imam Syafi'i lawan golongan anti hadis. Golongan anti hadis. Antara yang moden yang baru ni siklah baru jugalah, generasi baru dah si kenal dah. Kasim Ahmad ya. Kasim Ahmad. Nang terkenal orang tua ya. Yang memang nolak hadis. Nya tolak. Nya tolak hadis. Ada kadang-kadang sidak yang belajar degree hadis, diberi assignment lah. Hujah-hujah Kasim Ahmad dan jawab balasnya. Ada kadang-kadang disuruh follow assignment. Ada. Ya Kasim Ahmad. Wallahu alam lah, imma kafir wa imma fasik. Sebab mungkin baginya nya tolak hadis ianya bukannya tolak Quran, tapi baginya kredibiliti hadis ya si layak contohlah. Diragui. Okey. Wallahu alam lah, sebab memanglah. Tapi iyalah masalahnya bila kita tolak hadis kan, mun kita tak gago mau benda yang diriwayatkan secara mutawatir saja, secara macam Quran saja. Semua benda mesti clear, black and white, mesti Quran saja. Iyalah soalan saya tadi, macam ni kita mau membentuk hukum hakam, apa akan terjadi dengan fiqh? Sekarang tidur tunggu mimpi datang, tunggu ilham dari Allah Ta'ala. Tidak dapat. Kita memang memerlukan hadis. Saya memang Imam Syafi'i digelar Nasirus Sunnah, menegakkan penghujahan, menegakkan hadis yang adalah valid sebagai hujah. Saya hadis siapa ditolak? La budda, tidak dapat tidak, memang perlu kepada hadis. Memang perlu kepada hadis. Cek dalam Quran, apabila berlaku sesuatu perkara baru, cek dalam Quran, cek dalam hadis, cek dalam doa-doa baru melakukan ijtihad. Kias kah, guna apa kah, istihsan dan sebagainya. Kadang-kadang ada hadis pesu, contohnya yang dhaif. Yes. Tapi kita yang mau pakai hadis tu kena kayak dengan tujuh imam hadis ya. Yang tujuh ya nak. Kena cukup syurutus sihhatil hadis lah, syarat-syarat sah hadis lah. Panjanglah pula Mak Haji nak nerang ilmu hadis lagi. Nak ada aja wajib tu. Not necessarily those 7 imams lah, bukan 7 ya. Tujuh ataupun 6 kutubus sittah. Okey, yang confirm sahih di kalangan ahli sunnah dua lah yang top. Sama ada Al-Bukhari dulu atau Muslim, okey, ataupun Muslim dan Al-Bukhari. Dua ialah. Okey. Yang Sunan Tirmizi apa semua dalam yang memang bercampur lah, ada hasan, ada yang dhaif, bahkan mungkin ada yang dhaif. Okey. Dalam Ibnu Majah ada yang dhaif. Ulumul hadis ada ilmu yang ialah lain lagi lah, nya complicated. Okey. Habis dengan sikit hadis, maka tak mula-mula doktor saya datang, saya syarah doa hadis, last sikit hadis saja disyarah. Okey, saya palah kita ambil apa-apa yang boleh ditadabbur bersama. Masih pengajaran ketiga baru saya pengajaran ketiga iaitu tujuan di sebalik ibadah. Dalam Islam ibadah bukan sekadar bentuk, okey, tetapi lebih daripada bentuk. Okey, bukannya beriman saja. Yes, I believe. Okey, percaya tapi si solat ialah tak boleh jadi jatuh hukum fasik. Kita bukan mau gagal berfalsafah aja. Tok si berfalsafah aja, kerja si pola. Masalah lah. Okey, di dalam Islam ibadah bukan sekadar bentuk tetapi lebih daripada itu. Ibadah mempunyai tujuan yang luhur di sebalik pelaksanaan zahir. Okey, sebagai contoh solat ia tidak akan berguna jika orang yang mengerjakannya tidak meninggalkan perbuatan keji. Okey? Solat lakukan, at the same time mesti meninggal perbuatan keji. Dan bukan maksud apabila perbuatan keji si dapat ditinggalkan lalu tinggal solat. No lah. Okey, mestilah melaksanakan solat serta kita kata apa? Menghayatinya pun hikmah-hikmah di sebalik kewajipan solat. Saya tutup dengan pengajaran yang keempat.
berjelar pula. Pembahagian iman. Hanya pada dalam bahasa Arab tu. Syu'abul iman. Bahagian-bahagian iman. Okey? Bahagian-bahagian iman. Okey. Tok, saya tutup dengan tok. Laisat hadhil umurul madhkuratu fil hadithi hiya kullu syai'in fil Islam. Bukan 5 benda tok yang disebut dalam hadis tok, bukan 5 tok ajak dalam Islam. Dia kena faham. Okey? Maksudnya bukan 5 tok ajak lah Islam. Tutup aurat si wajib lah ustaz. Acak mukanya. Malas nak pakai tudung nak, mau free hair. No, bukan 5 tok ajak dalam Islam. 5 tok adalah kita kata yang pun tiang, siling, kipas, anak pergi sini lagi meja. Ialah contohnya teh, ia dikatakan laisat hadhil umurul madhkuratu fil hadis ya kullu syai'in fil Islam, bukan 5 tok ajak dalam Islam. Okey, wa inna maqtusira ala dzikriha li ahammiyatiha, tapi disebut 5 perkara tok ajak kerana betapa pentingnya 5 perkara tok. Okey, benda lain penting juga, tapi tok yang utama, tok yang utama. Okey, wa hunaka umurun katsiratun ghairuha, dan di sana terdapat banyak lagi perkara lain. Okey, ihsan, buat baik kepada jiran. Okey, beradab dengan ibu bapa, beradab dengan kawan, sedekah sunat, macam-macam lah yang selain daripada 5 rukun lah, banyak lagi dalam Islam. Okey, qala alaihi salatu wassalam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu adalah 70 lebih bahagian. Maksudnya bukan 5 aja, 70 lebih bahagian iman tu. Okey? Rukun iman ya 6 lah. Rukun iman 6 lah yang diimani. Istiqat. Okey? Dalam kitab Arab tu 5 tu. Ada pengajaran yang kelima lah. Saya tutupi dengan pengajaran yang kelima, cun sampai 30. Hadis ini seperti yang saya telah terangkan tadi, yufidul hadithu annal Islam aqidatun wa amalun. Hadis tu memberi kefahaman bahawa Islam tu adalah faith and practice, akidah dan amalan. Okay? Faith, yes, percaya. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kita, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada qadar. Tapi cukup sekadar beriman saja. Okay? Dalam beriman solat juga pun, makan rasuah lagi pun, beri rasuah ke orang lagi, bulat orang, curi selipar masjid. Contohlah nak. Okey, cukup macam ya. Islam tu al-Islamu aqidatun wa amal. Islam tu adalah faith and practice, kepercayaan dan amalan praktikal. That is Islam. Ialah Islam. So ia disebut syahadatu Allah, okey, mengakui bahawa tiada Tuhan lain kerana Allah, Muhammad Rasulullah. The next one is membuat solat, praktikal, amal. Okey? Baik. Fala yanfa'u amalun duna imanin, okey? Maka tiada memberi manfaatlah oleh amalan tanpa iman. Kama annahu la wujuda lil imani duna amalin. Okey? Seperti mana bahawa okey, tiada manfaatlah bagi iman, okey, tanpa amal. Okey? Aqulu wa billahi taufiq. Wassalamualaikum. Ada soalan ke, doktor? Sambung dulu lah. Kita tutup. Kepada rukun Islam yang ketiga tadi, menaikkan haji yang keempat tadi, menaikkan haji. Kan? Kalau betul sih, kalau ikut mazhab Hanbali, kita kena percaya juga mazhab Hanbali. Kalau kita harta kita lebih cukup daripada, maksudnya rumah ada sebuah, kereta sebuah, okey, perahu sebuah, kedai sebuah, ladang sebuah, apa semua, anak banyak. Maka kewajipan kita tadi harus kita pergi haji seterusnya. Betul sih? Macam ni maksud tak haji? Maknanya ada istita'ah, ia adalah syurut wujubil hajj lah. Ia adalah antara syarat-syarat wajib haji lah. Maknanya ada istita'ah, kemampuan. Sama ada istita'ah ya, kemampuan berbentuk badaniah, badan, okay, fizikal, ataupun berbentuk maliyah, okay, dari segi hartanya mampu, makanya memang wajib lah. Okay, dan bezalah kewajipannya Ustaz, adakah alal faur ataupun alat tarahi, adakahnya mesti segera
Okey, ataupun boleh di postpone. Ya, ada khilaf lah mazhab Syafi'i alal faul lah. Okey, sayogianya dipolah, cukup syarat pergi. Tapi beden ialah zaman moden kita tu, tunggu tabung haji, kita baru apply hari toknya pada umur layak pergi haji umur 100. Maksudnya kita kena mati dulu hidup baru pergi haji. Mati dulu hidup baru boleh pergi haji. So, ya si menjadi masalah lah. Okey, ya adalah kita kata halangan yang kita sedia kudrah pun untuk toknya. Okey? Lagi? Yang menjadi masalahnya okey. Dah kereta ada 2 buah, rumah pun ada 3 buah. Apa lagi? Tapi masih ada belum mampu. Kan dia nak kata belum mampu. Belum mampu tanya. Ya. Macam ni ya. Keajaiban. Ya, akan dihisaplah di akhirat. Setiap amalan kan akan ditanya. Macam ni boleh belia, boleh yang kita kata apa? Melebihi keperluan. But then, ialah don't want to perform the hajj kan. Sedangkan haji adalah rukun Islam. So akan dihisaplah. Okey. Belum sampai seru. Okey. Maka take duit gagal beli kereta aja. Belum mampu lagi pergi haji. Ya, sik salah beli kereta. Punya keperluan sik jadi masalah. Okey. Ya, tek. Yalah saya pada halangan yang kita kata macam dua kudrah kan. Kita si macam ni. Paturan. Si dapat mau faham sih. Sebab benda yang bukan kita ada kuasa. Saya sendiri nge-proof saya pergi haji tahun tu. Sebab saya baca Imam Al-Ghazali ya, dah bacakan macamnya. Kalau diikut pada mazhabnya, katanya yang ada kalau keperluan kita lebih daripada satu, dah ada keperluannya nak. Selebihnya kita kena wajib haji. Yes, kewajipan. Apabila needs, keperluan dah memang ada, maka seterusnya memang laksanakan kewajipan lah. Okey? Cun. Okey, Mantap. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Segala kebaikan daripada saya, segala kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Astagfirullahalazim. Segala kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala keburukan datang daripada saya sendiri, walaupun hakikatnya qadarnya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bertemu perbahasan hadis keempat pada bulan hadapan insya-Allah.